Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Baiklah, hari ini kita akan sambung PDPR kita dengan subjek Tauhid Darjah 4 bersama dengan Cikgu Nadia. Baiklah, hari ini kita masih menyambung pelajaran yang ke-6 dengan tajuk Ta'rif Sifat-Sifat Wajib bagi Allah Ta'ala. InsyaAllah hari ini kita akan masuk sifat yang ke-7 iaitu sifat Al-Qudrah. Pertama sekali, mari kita lihat maksud sifat Al-Qudrah. Al-Qudrah artinya kuasa. Allah Maha berkuasa mengadakan dan meniadakan sesuatu, iaitu suatu sifat yang qadim lagi azali yang sabit pada zat Allah Ta'ala dengannya. Allah menjadikan segala mungkin. Apa maksud mungkin? Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Atau meniadakannya dengan sifat iradah. Seperti yang disebut dalam Al-Quran bahawa Allah bersifat kudrah. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah ayat 148. Artinya, sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dari dalil ini telah dibuktikan bahawa Allah Ta'ala bersifat kudrah. Baiklah, Allah Ta'ala menjadikan segala mungkin, iaitu segala makhluk, atau meniadakan dengan sifat iradah, iaitu Allah menjadikan setiap mungkin dengan sifat kudrah, dengan sifat berkuasa, mengikut sifat iradah, iaitu mengikut kehendak Allah Ta'ala. Adapun menyandarkan taksir. Taksir ini ialah memberi kesan kepada kudrah itu majazi akli, iaitu bahasa kiasan yang difaham oleh akal jua kerana yang memberi kesan pada hakikatnya itu ialah Allah Ta'ala. Maka tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah Ta'ala. Adapun bagi orang awam yang berkata segala perbuatan itu adalah kudrah Allah Ta'ala, maka yang demikian itu haram. Dan kata setengah ulama, makruh selama mana ia tidak beriktikad kudrah yang memberi kesan dengan sendirinya. Tetapi jika beriktikad kudrah yang memberi kesan dan bukan Allah Ta'ala, nescaya jadi kafir. Maka yang sebenarnya Allah Ta'ala yang bersifat kudrah, mempunyai kebesaran, pemerintahan yang meliputi sekalian makhluk. Semua makhluk di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan meniadakan. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh melakukan itu. Allah sahaja yang berkuasa mengubah akan segala perjalanan alam dan hal yang berlaku di dalam masyarakat manusia. Kerana apa? Kerana pemerintahannya meliputi tiap-tiap sesuatu. Sekalian makhluk di dalam genggamannya, sekalipun pada zahirnya manusia yang melakukan. Pada zahirnya manusia yang melakukan perbuatan dan mengerjakannya. Tetapi pada hakikatnya ianya adalah Allah Ta'ala. Manusia itu hanya berusaha dan berikhtiar. Itu pun tidak boleh memberi kesan pada mengadakan atau meniadakan. Hanya usaha dan ikhtiar itu disebut madkhal, iaitu jalan pada menjayakan sesuatu. Contohnya, putus sesuatu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotongkan.
Perbuatan potong itulah yang dinamakan sebagai madkhal, iaitu jalan bagi menjayakan sesuatu. Maka, bukan perbuatan potong itu yang memberi kesan pada memutuskan. Bahkan yang sebenarnya yang memutuskan itu ialah Allah Ta'ala. Ibarat yang lain, diumpamakan manusia itu seperti kolam. Kolam itu maksudnya adalah pen. Maka berjalanlah kolam pen itu pada menulis sesuatu huruf dengan mengikut kehendak si penulis. Yang demikian jadilah pada zahirnya kolam yang menulis, pen yang menulis. Adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis, artinya penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Yang bermaksud, walaupun tangan si penulis yang menulis, tetapi hakikat sebenarnya adalah semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Baiklah, seterusnya terdapat 3 i'tiqad yang berkaitan dengan sifat Al-Qudrah. I'tiqad yang pertama adalah i'tiqad Qadariyah. Perkataan Qadariyah adalah nisbah kepada qadar yang bermaksud sesiapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha ikhtiar manusia itu sendiri. Sedikit pun tidak bersangkut paut dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Fahaman i'tikad qadariyah iaitu manusia sendiri memberi kesan kepada segala perbuatan. I'tikad ini salah kerana tidak semua kehendak manusia tercapai. Contoh, semua manusia inginkan kesenangan, tetapi tidak semua memperolehnya. Ini menunjukkan tidak semua kekuasaan manusia ada di tangannya. Hukumnya adalah fasik. Dan kesan i'tikad qadariyah ialah menjadikan seseorang itu sombong dan bongkak. Sebab apa? Sebab dia merasakan segala perbuatan yang dilakukannya itu adalah atas usaha dan ikhtiarnya sendiri. Tiada kaitan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Seterusnya, i'tikad yang kedua ialah i'tikad Jabariyah. Perkataan Jabariyah itu nisbah kepada Jabr, iaitu tergagah. Maksudnya, sesiapa beriktikad bahawa manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar Allah semata-mata. Tidak ada bagi manusia ikhtiar atau manusia tidak boleh memilih sama sekali. Perbuatan baik dan jahat yang dilakukan di dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Allah semata-mata. I'tikad Jabariyah ini mengatakan buat maksiat tidak berdosa kerana Allah Ta'ala yang telah mentakdirkannya. Bagi mereka, manusia tiada kuasa untuk usaha dan ikhtiar, seperti pucuk ruh ditiup angin. I'tikad ini membawa kepada tidak berguna syurga, neraka, Rasul, Al-Quran, begitu juga agama, undang-undang, pahala atau dosa. Dan hukum i'tikad ini adalah fasik dan kesannya menjadikan manusia seorang yang malas dan tidak berusaha. Sebaliknya, hanya menantikan apa yang akan berlaku, seolah-olah dalam hidup ini kita terpaksa menjalankan segala-galanya mengikut kehendak Allah Ta'ala.
I'tikad yang ketiga yang berkaitan dengan sifat Al-Qudrah ialah i'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah. Perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah itu artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan sahabat, iaitu orang yang beriktikad bahawa hamba itu tidak terpaksa semata-mata dan tidak memberi kesan segala perbuatan yang disengajakan. Seorang hamba tidak terpaksa semata-mata dalam melakukan perbuatan. Perbuatan hamba pada zahirnya itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar. Namun hakikatnya semuanya itu tempat pergantungan seorang taklif untuk melakukan suruhan atau tegahan asbab bagi mendapat ganjaran sama ada pahala ataupun dosa. Tetapi kita tidak hanya berserah sahaja kepada nasib ketentuan takdir daripada Allah tanpa berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Manusia disuruh berusaha, berikhtiar, bekerja serta berbuat baik dan beramal soleh. Maka wajiblah manusia taat dan menyempurnakan segala titah perintah Allah dan berhenti dari mengejarkan segala larangannya. I'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah i'tikad pertengahan dan sederhana kerana ia tidak terlalu lemah seperti i'tikad Jabariyah dan tidak terlalu keras seperti i'tikad Qadariyah. Maka sebaik-baik perkara itu ialah yang pertengahan sebagaimana tersebut di dalam asar, yakni khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan sahaja. Tanpa disedari, sebahagian orang Islam mengikut fahaman Jabariyah. Antaranya seperti mengatakan, kenapa tidak pergi haji? Lalu dijawabnya, belum ada seru. Ataupun contohnya, kalau ditanya, apa sebab si fulan itu bercerai ya? Maka dijawabnya, sudah takdir. Maka percakapan ini dengan terang bersetuju dengan pegangan Jabariyah yang hanya berserah kepada takdir semata-mata. Jadi perlulah diingat bahawa perkataan seperti ini terlalu bahaya kerana ia menyangka bahawa seolah-olah Allah Ta'ala yang menyebabkan dia jadi sengsara dan derita. Demikian sangatlah salah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Artinya, apa jua kebaikan, iaitu nikmat kesenangan yang engkau dapati, maka ia adalah dari Allah. Dan apa jua bencana yang menimpamu, maka ia adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Ini bermaksud bahawa segala kebaikan kita dapat adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Tetapi jika bencana yang menimpa kita, perlulah kita merenung diri, muhasabah kerana ianya adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Jadi kita sebagai seorang hamba Islam mestilah memegang kepada i'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan i'tikad Qadariyah dan bukan pula i'tikad Jabariyah. Alhamdulillah, baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua atas kerjasamanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.